Bahasa Melayu ialah bahasa yang digunakan secara meluas di rantau Nusantara, khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan selatan Thailand. Bahasa ini tergolong dalam keluarga Austronesia, iaitu salah satu keluarga bahasa terbesar di dunia yang meliputi Kepulauan Asia Tenggara dan Lautan Pasifik. Dalam konteks Malaysia, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Tulisan Jawi. Ia berkembang seiring dengan kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13. Tulisan Jawi diadaptasi daripada huruf Arab. Tulisan ini disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu dengan penambahan beberapa huruf seperti ca, nga, pa, ga dan nya. Tulisan Jawi bukan sekadar sistem tulisan. Ia simbol penyebaran ilmu, agama, pemerintahan Melayu Islam. Hampir semua urusan rasmi dan ilmu pengetahuan ditulis dalam Jawi. Struktur dan ciri-ciri tulisan Jawi ialah arah tulisan yang bermula daripada huruf kiri ke kanan seperti tulisan Arab. Jenis huruf mengandungi 37 huruf termasuk huruf tambahan. Dan yang terakhir, tiada huruf besar atau kecil, tetapi bentuk huruf berubah mengikut kedudukan dalam perkataan. Dan bukti arkeologi bahawa bahasa Jawi ialah bahasa yang benar ialah batu bersurat Terengganu, batu bersurat Pahang dan batu nisan lama. Selama berabad-abad, Jawi menjadi bahasa ilmu dan pentadbiran di tanah Melayu dalam surat-surat raja, kitab agama dan hikayat kesusteraan. Tulisan Rumi Kongres. Sistem ini ialah satu bentuk standard ejaan bagi tulisan Rumi bahasa Melayu yang dicadangkan semasa Kongres Bahasa dan Persatuan Melayu 3 di Johor Bahru dan Singapura pada 16 hingga 21 September 1956. Ia dibangunkan selepas kongres-kongres sebelumnya seperti di Seremban pada 1 hingga 2 Januari 1954 yang telah membincangkan tulisan Rumi dan Jawi serta memilih arah bahawa tulisan Rumi akan digunakan secara meluas. Sistem ini tersebut mempunyai ketetapan seperti 16 perkara, 2 perkara bunyi bahasa dan 1 perkara tulisan Jawi yang dibincangkan semasa Kongres. Ciri-ciri tulisan Rumi Kongres ialah prinsip satu fenom satu grafem. Maksudnya, setiap bunyi dalam bahasa Melayu hendaklah dilambangkan oleh satu huruf atau satu bentuk ejaan sahaja. Penggunaan vokal dan diftong yang disemak semula, misalnya diftong ai, au, oi dicadangkan digantikan kepada ai, au, oi dalam ejaan Kongres. Penggantian beberapa ejaan lama seperti ch diganti dengan c, ng dan ny digunakan untuk bunyi tertentu dalam bahasa Melayu. Dasar supaya ejaan di Malaysia dan Indonesia didorong untuk diseragamkan atau setidaknya diselaraskan. Penekanan bahawa ejaan hendaklah mudah berdasarkan sistem bunyi dan konsisten. Bukti tulisan Rumi ialah dokumen rasmi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 3 1956, buku dan risalah Dewan Bahasa dan Pustaka, artikel dan penerbitan akhbar, rekod arsip dan koleksi Muzium Bahasa Melayu. Tulisan Rumi Bahasa Melayu. Tulisan Rumi ialah tulisan yang berasal daripada huruf Latin ataupun abjad Rom. Ia digunakan secara meluas di Eropah seperti dalam bahasa Inggeris, Portugis dan Belanda. Ciri-ciri tulisan Rumi bahasa Melayu ialah menggunakan huruf Latin, arah tulisan dari kiri ke kanan, berdasarkan sebutan ataupun fonetik, mempunyai huruf besar dan huruf kecil, mempunyai huruf vokal dan konsonan.
Bukti tulisan Rumi bahasa Melayu, dokumen dan surat awal zaman penjajahan abad ke-16 hingga 19, buku dan kamus Melayu lama bertulisan Rumi, dokumen rasmi British dan pendidikan. Penggunaan Rumi bahasa Melayu dapat memudahkan daripada pelbagai segi. Contohnya dalam sektor komputer dan kecerdasan buatan. Cabaran bahasa Melayu pada masa kini. Terdapat pelbagai cabaran bahasa Melayu daripada berkembang pesat di era kini. Antaranya ialah penggunaan media sosial yang berleluasa hingga mewujudkan bahasa Selangor ataupun lebih dikenali sebagai bahasa rojak. Seterusnya, kekurangan minat membaca dan menulis dalam kalangan generasi muda yang mengakibatkan kurang pengetahuan tentang bahasa Melayu. Seterusnya, pengaruh dialek dan bahasa komunikasi tempatan. Sebagai contoh, sesetengah daerah menggunakan bahasa yang sangat jauh berbeza daripada bahasa Melayu standard. Dan yang terakhir, kurangnya bahan rujukan digital dan moden. Seperti yang kita tahu, era kini semakin maju dengan pelbagai aktiviti-aktiviti digital dan moden. Tetapi kurangnya bahan-bahan rujukan di dalam internet yang mengakibatkan generasi kini semakin tidak tertarik dengan bahasa Melayu. Secara keseluruhannya, bahasa Melayu memainkan peranan yang amat penting dalam pembinaan jati diri, perpaduan bangsa dan kemajuan negara. Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia, bahasa Melayu menjadi alat komunikasi utama yang menyatukan rakyat berbilang kaum. Selain itu, bahasa Melayu juga turut berfungsi sebagai wahana ilmu, budaya dan warisan yang mencerminkan kehalusan budi serta ketamadunan bangsa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.